Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, untuk kelas hari ini, cikgu akan mengajarkan berkaitan dengan asas mind mapping. So, ini kita akan belajar tentang kemahiran asas tentang mind mapping ataupun kemahiran mind mapping. Okey, untuk subjek ni semua pelajar perlu tahulah, terutamanya tingkatan 1 sebab kita ada OKT1 iaitu Olimpiad kemahiran asas tingkatan 1 yang mana pada bulan 6 nanti akan ada Olimpiad. Bermaksud Olimpiad ni macam satu peperiksaan lah, satu pertandingan. So seluruh maktab perlu melaksanakannya dan maktab kita juga tidak terkecuali daripada kemahiran asas tingkatan 1 untuk kemahiran mind mapping. Baik, kenapa kita belajar mind mapping ni? Okey, untuk mudah cikgu nak bagi tahu kenapa perlu kita belajar kemahiran asas mind mapping ni. Bila kita sebut mind mapping, kita tahu peta minda. Okey, tapi peta minda dengan KMM, kemahiran mind mapping ni sedikit berbeza. Dia ada keterbezaan dia. Kalau peta minda yang biasa, kita just buat peta tulisan-tulisan. Tetapi kemahiran asas mind mapping ni yang diperkenalkan oleh Tony Buzan. T-O-N-Y-B-U-Z-A-N. Tony Buzan. Okey, seorang pakar daripada luar negara. Dia menerangkan bahawa kemahiran asas mapping ni adalah satu kaedah yang paling praktikal, yang telah dibuktikan bahawa kaedah ini adalah kaedah di dalam cara belajar dengan lebih tepat, dengan lebih baik, dengan lebih praktikal untuk memudahkan pelajar terutamanya di dalam membuat nota yang berkesan. Jadinya kemahiran mind mapping ni sangat penting. Okey, bukan saja untuk subjek geografi, tetapi ianya boleh digunakan untuk kesemua subjek bagi pelajar-pelajar, membantu pelajar-pelajar bagaimana membuat nota yang berkesan, membuat nota yang menarik. Bukannya just nota salin saja, tapi kaedah ini telah diperhalusi, telah dibuat kajian dan dibuktikan di seluruh dunia dengan menggunakan kemahiran mind mapping ini, pelajar dapat membuat nota dengan lebih mudah dan juga nota itu akan lebih membantu pelajar terutamanya di dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran. Baik, kita teruskan dengan kemahiran asas mind mapping. Okey, pelajar boleh tengok slide. Baik, di sini prinsip asas untuk mind mapping ni ada 6. Secara umumnya ada 6 prinsip asas di dalam kemahiran mind mapping. Yang pertama, kod warna. Bermaksud apabila kita membuat nota tu, kita buat sesuatu nota perlu menggunakan warna. Sebab apa? Secara logiknya, secara mudahnya manusia ni suka kepada kepelbagaian warna. Contoh kalau kita tengok TV lah. Kenapa kita tengok TV? Sebab TV tu ada gambar berwarna itu, ini ada bentuk gambar. Kalau tengok contoh TV hitam putih je, bosan kan? Rasa kurang menarik. Tapi bila TV tu ada berwarna, jadi seronok. Kita nak tengok apa jadi seronok. Dan menggunakan kaedah itulah, pertama prinsip asas di dalam membuat nota perlu adanya kod warna. Bermaksud apabila kita buat nota ni, kita perlulah ada warna-warna tertentu. Dan kalau pelajar perasan pun, buku teks sekarang ni pun bukan seperti buku teks zaman dahulu. Okey, zaman cikgu sekolah dulu, buku teks hanya ada warna hitam putih sahaja. Tetapi buku teks yang kita tengok sekarang ni ada di pasaran, sama ada buku rujukan pun, ataupun dalam Al-Quran sendiri pun kadang ada berwarna. Mereka menggunakan konsep warna ni. Kenapa? Sebab bila ada warna ni, memudahkan untuk minda kita mengingati sesuatu perkara, suatu fakta. Warna yang berbeza menunjukkan makna yang berbeza. Warna yang berbeza ada makna yang tertentu. Contoh kalau sebut warna merah. Contoh kalau kita buat nota, bila kita letak warna merah, mesti warna tu penting. Mesti warna tu perlu di-highlightkan. Itulah antara konsep kod warna yang pertama. Yang kedua, mesti ada perkaitan, menghubungkan fakta. Maksudnya kita bukan saja buat nota tu ada pelbagai warna pula, tapi warna tu kalau boleh ada kaitannya. Sebagai contoh di dalam geografi, apabila kita sebut warna biru, itu telah sinonim dengan apa? Dengan bentuk air. Kalau bentuk muka bumi, warna biru sinonim dengan air, kawasan laut. Kan? Kalau warna coklat pula, warna perang sinonim dengan tanah, sama ada kawasan tanah tinggi ke tanah rendah. Sebab itu je dia ada perkaitan, mesti menghubungkan fakta. Makna nota yang kita buat tu bukan buat saja. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mesti ada tajuk utama, kata kunci. Kena ada tajuk lah. Contoh kita buat nota, kita tak buat tajuk dia. Kita buat nota geografi, tapi atas dia kita tak tulis pun subjek geografi. Jadi menyukarkan kita.
Jadi tajuk utama ni ataupun kata kunci ni untuk memudahkan lagi kita lah. Sekiranya ada nota tu ada tajuk dia, ada kata kunci dia. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah image. Gambar ataupun simbol. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni buku teks sekarang ni pun banyak. Kalau tengok buku teks kata satu contohnya pun, dia akan bukan hanya ada tulisan sahaja. Kadang-kadang ada gambar-gambar yang berkaitan. Ada simbol-simbol yang berkaitan. Sebab secara logiknya, otak manusia ni lebih suka untuk melihat kepada benda objek, gambar rajah. Sebab kadang ada orang yang disuka kepada tulisan sahaja, cukup warna saja. Tapi ada orang kadang bila tak tengok buku pun, tak tengok tulisan pun, tapi dia tengok gambar, tengok simbol tu, dia mudah nak faham. Itu yang keempat, prinsip asas dia. Yang kelima adalah hubungan. Sama ada garisan atau cabang. Maksud hubungan ni maksud bila kita buat nota tu, kita buatlah satu garisan nak menunjukkan ada hubung kait antara sesuatu perkara dengan perkara yang lain. Dan yang keenam adalah kod mnemonik. Kod mnemonik ni maksudnya akronim ataupun akrostik. Ini bahasa Melayu. Akronim ni maksudnya kita menggunakan singkatan-singkatan perkataan ataupun kita menggunakan gabungan-gabungan perkataan untuk menunjukkan satu kod mnemonik yang tertentu. Sebagai contoh, untuk kita mengingati warna pelangi, kita buat kod mnemonik kita sendiri menggunakan akrostik. Kan? Itu contoh. So, ini adalah 6 asas di dalam mind mapping. Baik? Okey, insya-Allah. Seterusnya, ini menghasilkan mind mapping peta minda. Itu ada panduan ni. Yang pertama, mesti wajibul gunnah. Nak tak nak menggunakan kertas kosong tanpa garisan. A4 atau saiz yang lebih besar. Kenapa kena menggunakan kertas kosong tanpa garisan? Sebab kita akan buat garisan kita sendiri nanti untuk mewujudkan adanya hubungan. Kalau dah kotak tu dah ada garisan, dia mungkin akan mengganggu. Jadi kita perlukan kertas yang kosong. Okey. Yang kedua, gunakan secara landscape. Landscape ni maksud dia kertas A4 tu dia ada dalam bentuk landscape, ada dalam bentuk portrait. Portrait tu tegak. Landscape tu maksud dia kita jadi memanjang sikit. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, mulakan lakaran ataupun penulisan kita satu nota tu di bahagian tengah atau pusat. Sebab apa? Untuk menunjukkan bahawa itu adalah core, pure yang utama. So di bahagian tengah. Kalau tengok dalam slide ni pun nampak dia gunakan warna kan. Prinsip asas yang pertama menggunakan warna, nampak landscape. Maksud dia wajib kena guna dalam bentuk landscape. Yang kedua, mesti menggunakan bahagian tengah. Ini adalah asas dalam mind mapping. Sekiranya dia tak menggunakan landscape, dia tak jadi kemahiran mind mapping. Dia jadi peta minda biasa. Sekiranya dia buat peta minda tu dia dalam bentuk portrait, bukan landscape, dia bukan kemahiran asas mind mapping seperti yang telah diperkenalkan oleh Tony Buzan. So itu perbezaan mind mapping dengan perbezaan KMM, kemahiran mind mapping dengan peta minda atau peta iting. Baik. Yang keempat, lukiskan image di tengah atau pusat untuk menggambarkan, untuk menunjukkan idea atau isi utama atau menunjukkan penggambaran apa yang kita nak ceritakan. Sebagai contoh macam ni, kita nampak. Contoh kalau tak ada pun tulisan bentuk muka bumi, kita lukis gambar ini saja, kita nampak dah. Dia nak ceritakan mungkin tentang gunung, tentang bentuk-bentuk muka bumi lah. So, hadkan juga saiz atau image tengah tu pusat kepada 3 cm atau 5 cm sahaja. Kenapa? Sebab bahagian tepi-tepi ni nanti banyak lagi yang kita perlu akan tambah. Kita akan perlu buat. Tapi kalau besar sangat gambar ni nanti, cabang ataupun berkaitan yang info-info yang seterusnya jadi tak dapat kita nak letak. Jadi kena hadkan saiz atau image ni. Seterusnya, menggunakan sekurang-kurangnya 3 jenis warna pada image tengah. Jangan banyak sangat. Macam ni menggunakan warna coklat, warna hijau dan juga warna biru. Kenapa tak guna banyak sangat? Kalau guna banyak sangat nanti dia pening juga. Jadi macam keling pula dah. Allah, banyaknya color, serabut pula. So, tujuan mind mapping untuk jadikan satu nota yang menarik, yang bukan serabut. Nampak menarik, nampak cantik. Jadi, tak perlulah warna yang terlalu banyak. Sekurang-kurangnya, 3. Paling kurang lah tu. Okey. Image tengah pusat tidak boleh dibingkaikan. Tak boleh buat bingkai. Tak boleh buat dia punya boundary. Kenapa tak nak buat bingkai? Supaya kita tak nak dia, konsep dia tak nak dia terkurung. Macam otak kita tak nak terkurung, kita nak open mind kita nak buka minda kita. Jadi dalam kemahiran mind mapping berbeza. Kalau kita buat peta minda, kita akan buat sini bulat, bentuk awan, bentuk bintang, bentuk hati. Tetapi dalam kemahiran asas mind mapping ini, dia tak perlu buat bingkai, tak perlu buat apa-apa, kosong, biarkan saja gitu. Baik, boleh ni pelajar? Okey, insya-Allah mudah.
Follow je apa yang telah diterangkan oleh slide ni. Yang seterusnya, kembangkan garisan dari tengah atau pusat ke arah luar. Di atas garisan ini, tulis idea atau isu utama. Bermaksud, okey, dia punya tajuk di bahagian tengah-tengah. So, isi yang pertama mestilah bermula di bahagian kanan atas. Kanan bahagian atas sekali. Kita letak supaya kita tahu, oh, kenapa dekat atas. So, bila kita tengok peta ni, maksudnya kita tahu mana yang utama. Mana permulaan untuk sesuatu isi tu, satu nota, untuk satu topik yang kita nak tu. So, kita kalau tak ada pakai letak je, tak ada urutan, kita tahu mana yang pertama, mana yang perlu dahulukan, mana yang tak perlu didahulukan. Jadi konsep di sini, idea tu atau isu utama tu adalah dikembangkan. Kita buat satu garisan macam contoh sini. Dia tuliskan dahan, idea atau isu utama. Dia buat ni garisan ni. Menunjukkan, okey, yang pertama, dalam bentuk muka bumi, tanah tinggi yang utama dulu. Okey. Dalam bentuk perkataan atau gambar, atau kedua-duanya boleh. Macam ni, dia tak tulisan sahaja. Okey, dah tak gambar, okey, dah gambar gunung. Gambar gunung, tulis tanah tinggi. So, kita tahu. Boleh tak dua-dua. Okey. Dan garisan utama ini mestilah lebih lebar atau tebal yang dikenali sebagai dahan ini. Sebab kadang-kadang orang buat peta minda, dia just buat satu line saja macam tu. Maaf kecil. Sekejap. Dia buat satu line saja, satu garisan. Dia macam buat ni, macam nak panah macam ni saja. Tak boleh. Dia mesti macam ni, dahan macam ni. Dia besar. So, garisan ini mestilah sama panjang dengan perkataan. Satu atau tiga perkataan untuk satu garisan. Jangan terlalu banyak sebab kita tak nak nampak terlalu padat, terlalu kompleks. Sebab itu, kemahiran mind mapping ni, dia simple, dia ringkas tetapi dia padat. Tetapi dia tepat terus menerangkan apa yang kita nak beritahu. So, isi penting saja. So, boleh Okey, yang pertama tadi, isi tengah dia kita kembangkan. Yang pertama, di bahagian atas bahagian kanan. Perlu ada dahan. Ini kena buat. Kalau tak buat macam ni, dia bukan kemahiran mind mapping. So, nanti apabila OCAD 1 nanti, OCAD 1, pelajar-pelajar kena buat macam ni. Tak boleh buat garisan saja. So, bila garisan saja, dia jadi peta minda biasa. Dia tak jadi kemahiran mind mapping. So, dia mesti ada dahan ini. So, tiru je. Nanti buat macam ni dahan. Okay. Tak nak buat macam ni pun tak kisahlah. Okay, nak buat garisan. Boleh juga. Tapi mesti garisan yang tebal. Baik, yang seterusnya. Dari garisan utama tadi, dari dahan tadi ini, kembangkan pula garisan-garisan lain mengikut keperluan. Maksud dia, keperluan tu mungkin tentang tanah tinggi yang utama. Apa yang kita nak terangkan tentang tanah tinggi? Kita nak terangkan tentang potensi dia. Kita nak terangkan bahawa tanah tinggi ini adalah kawasan yang melebihi 180 meter. Kita nak bagi tahu bahawa tanah tinggi ini merangkumi apa. So, kita kembangkan. Jadi, garisan-garisan ini lebih nipis daripada garisan utama. Sebab nak membezakan antara idea utama dengan isi sampingan. Dan garisan ini pula dikenali sebagai ranting. Tadi dahan. Ini kita nampak ini tebal. Ini kecil sikit. Idea sampingan. Okay. Gunakan pula huruf kecil. Macam tadi kita menggunakan semuanya huruf besar. Bahawa kita nak menunjukkan bahawa ini isi utama. Poin yang pertama untuk tajuk bentuk muka bumi. Lepas tu, yang seterusnya kita gunakan huruf kecil. Yang pertama je huruf besar, seterusnya huruf kecil. Nampak situ. Kenapa dia buat kaedah macam ni, urutan. Supaya kita boleh tahu. Sama juga macam kita kalau kita baca satu buku, kita tengok. Kalau semua tulisan besar, kita tahu automatik bahawa benda tu penting. Lepas tu kita buat tulisan kecil. Dia nombor 2 penting. Lepas tu tulisan lagi kecil lagi. Nombor 3 penting. Contoh. Okey. Yang pertama tadi, dahan, semua huruf besar. Ranting pula, di huruf kecil. Maknanya yang huruf pertama saja huruf besar, yang nombor seterusnya huruf gunakan huruf kecil. Nak membezakan dia. Baik, seterusnya gunakan kata kunci atau image yang berkaitan. So, image ni mestilah gunakan kalau boleh, image berwarna dan perspektif 3D dalam simbol. Maksudnya kita pada pelajar yang pandai sikit untuk melukis gambar yang lebih cantik, lukislah nampak cantik sikit. Tak nampak cantik pun, contoh nak lukis gambar kucing, nampaklah bentuk kucing. Tak nampak macam bentuk lembu. Contoh. Okay. Letakkan perkataan di atas garisan. Tidak boleh di bawah garisan. Semua perkataan wajib. By hook or by crook mesti di atas garisan. Dan seperti yang dinyatakan tadi, 1 atau 3 perkataan aja atas satu garisan. Tidak perlu banyak. Sebab tu kadang-kadang kalau cikgu ajar nak buat pembentangan ke apa ke,
PowerPoint sekalipun, kita tak menggunakan banyak sangat perkataan. Kita menggunakan kata-kata yang penting sahaja. Kata kunci sahaja. Sebab kita nak mudah ingat. Kalau banyak sangat perkataan, banyak sangat benda kita nak beritahu, kadang susah kita nak ingat. Tapi bila kita tahu kata kunci, kita tahu core dia, kita boleh nak uraikan hal lain. Okey, gunakan anak panah, gambar dan corak untuk menunjukkan adanya perkaitan. Jadikan corak tu juga corak yang menarik. Ada warna-warni, ada kepelbagaian corak. Tak sepertinya corak tu dalam bentuk anak panah aja. Mungkin dalam bentuk love yang panjang, okey, mungkin dalam bentuk bintang yang bersambung, boleh, tak ada masalah. Okey, gunakan bentuk ringkas serta kod-kod peribadi untuk keseronokan dan keberkesanan. Maksud dia mungkin ada kod yang awak faham. Yang mudah untuk awak faham. So boleh gunakan. Tetapi apabila kod yang awak faham tu, kalau boleh pun orang lain pun boleh faham lah. Jangan kod awak seorang je faham, orang lain tak faham. Okey, dan binalah garisan dengan pantas dan juga spontan. Jangan sampai garisan tu nak buat tu sampai 15 minit nak buat garisan sahaja. Okey. Dan bebaskan diri anda untuk berkarya secara kreatif dan asli. Maksud dia jangan macam mana nak buat ni, buat atas gunakan kreativiti anda. 7. Jika punya idea atau isi tambahan, perlulah mengembangkan garisan yang seterusnya. Dan garisan tambahan ini mestilah lebih nipis daripada garisan ranting. Dan dikenali sebagai ranting. Nampak? Okay, ni pertama tadi. Tanah tinggi, potensi, 180 meter, merangkumi. Nampak? Dia lebih kecil pula. Potensi dia pula, tanah tinggi boleh jadi untuk pertanian, pertempatan, penanggutan. Okay. Nah, ini asas. Contoh macam dia nak lagi menarik, pertanian. Kita lukis je tepi ni. Pelajar-pelajar boleh lukiskan gambar apa? Gambar sayur. Gambar sawit. Menunjukkan pertanian. Pertempatan. Boleh tak sebelah ni? Dekat sebelah pertempatan ni gambar bangunan, gambar rumah. Ataupun sini pengangkutan. Ataupun sini dia tak tulis pengangkutan. Dia tak menggunakan perkataan. Dia menggunakan gambar sahaja. Boleh ke tak boleh, cikgu? Pun boleh. Contoh sini dia letak gambar kereta. Tapi dia letak satu je. Letaklah kereta, bas, basikal, tren. So kita nampak, pengangkutan. Macam pertempatan kita letaklah rumah banglo, rumah pangsa, rumah terak. Kita tahu pertempatan. Macam ni pertanian, kita buat gambar, contoh gambar koko, gambar sayur, gambar sawit, gambar getah. Pun boleh. Nak lagi mudah, ada perkataan dan juga ada gambar, ada image pun boleh juga. Okey, sama juga macam ni. Nampak ni, dia menerangkan bahawa tanah tinggi ini merangkumi dataran juga dikenali sebagai tanah tinggi. Delta juga kawasan tanah tinggi. Itu contoh. Okey. Ini kita dapat dah. Nampak? Ini baru isi yang pertama. Dan kalau boleh, contoh macam ni kan, dia guna satu warna je. Sebab apa? Sebab tanah tinggi. Nampak? Sebab tu dia menggunakan warna coklat. Menunjukkan kawasan tanah. Okey, boleh Pelajar? Baik. Ni dia. Proses membina mind mapping peta minda. Tadi yang cikgu terangkan, ini cikgu tunjukkan. Pertama macam ni tadi. Buat punya tajuk kat tengah. Lepas tu kembang pula. Ada isi utama dia. Ada dahan. Ada tulisan. Lepas tu dikembangkan lagi. Lepas tu dikembangkan lagi jadi nombor 4. Ini baru satu. Kalau kita buat banyak lagi tentang bentuk muka bumi, dia akan jadi lebih banyak. Ini contoh satu. Okey, ni yang asas. Untuk dikembangkan lagi. Nampak dia jadikan menarik. Dia buat gambar awan, dia tak burung. Pun boleh. Okey, tak ada masalah. Ni bentuk nombor 3. Macam tadi yang pertama ni, tanah tinggi. Yang ni pula apa dia? Agak-agak warna hijau. Biasanya warna hijau ni adalah kawasan tanah rendah atau dikenali sebagai tanah pemahalan dan geografi. Nampak dikembangkan. Okey, ni contoh idea dia. Ini isi yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Dan untuk mind mapping ni, dia mesti ikut urutan. Bermaksud, bermula di kanan atas dan dia mengikut pusingan jam. So, kita tahu ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Dan kalau tak atas ni, dia tak letak tak boleh. Jangan letak di atas-atas. Dia mesti mula di kanan, mengikut arah pusingan jam. Ini contoh mind mapping. Ini kosong lah, tak buat lagi. Okey, ini contoh yang dah siap. Nampak contoh kan? Beza kalau awak buat nota, awak tulis saja dengan awak nota menggunakan macam ni. Kan nampak lebih menarik. Ada warna. Macam ni dia tak menarik sangat lagi. Sebab dia tak letakkan gambar yang berkaitan. Macam sini cikgu sebut tadi lah. Macam gunung kan. Lukis gambar gunung. Pelancongan. Lukis gambar kota Formosa, Melaka kan. Pertanian hawa sederhana. Dia buat 1/2. Hawa sederhana ni maksud dia kawasan iklim sejuk. Boleh lukis gambar ni gambar apa? Kawasan iklim sejuk. Kat Malaysia. Kawasan tanaman teh. Okey, dia lagi cantik. Ini dia buat asas dia. So, tanah tinggi, tanah pamak,
pinggir laut, saliran. Nampak? Dia menggunakan warna yang berbeza untuk menunjukkan kawasan yang berbeza. Nampak? Dia warna ni pinggir laut dia tak warna biru pekat, menunjukkan kawasan laut. Yang saliran ni menunjukkan kawasan sungai. Sungai Tasik dia buat warna biru muda sikit. So sebab kita tahu biru ni sinonim dengan air lah. Okey. Baik. Itu dia asas yang pertama. Okey. So sebenarnya mudah saja kemahiran asas mind mapping ni. Dia sama seperti peta minda. Tetapi dia ada berbeza sikit. Sebab dia ada urutan, dia ada cara dia ada kaedah dia. Macam sebut tadi lah. Dia perlu menggunakan kertas A4 yang bentuk seperti landscape, kedudukan dia. Mesti ada gambar diletak tengah-tengah kata kunci dia yang utama. So dia ada dahan, dia ada ranting, dia ada reranting. Nampak? Daripada besar, kecil sikit. So ini sebenarnya mind mapping, kemahiran asas mind mapping. Dia beza sikit kan. Kalau buat peta minda, tak ada gambar rajah macam ni. Warna pun tak ada macam ni. Dia kan dia pakai buat saja. Itu beza peta minda ataupun peta acting dengan kemahiran mind mapping. Okey. Baik. So hari ini itu saja kita belajar kemahiran asas mind mapping secara umum. Okey. Untuk kelas yang seterusnya nanti cikgu akan pergi advance lagi secara lebih detail macam mana tentang benda ni. Tapi tak banyak beza lah. Tapi cikgu akan tunjuk juga. So ingat untuk dalam minggu ni atau minggu depan kita akan fokus kepada kemahiran mind mapping. Dan selepas ini cikgu nak pelajar-pelajar cikgu lepas ini buat nota mesti dalam bentuk seperti ini. Tidak mau lagi nota seperti nota yang konvensional secara yang lama. Bila cikgu cek nota sebelum ni kan secara konvensional. So lepas ni buku nota tak payah beli buku dah. Beli kertas A4 sahaja. Lepas tu buat macam ni. Lepas tu boleh compilekan. Jadi seperti macam file satu compilekan. So kita pun nampak lebih menarik macam ni. Kan? Kalau kita tengok nota yang macam ni berbanding dengan nota yang macam ni. Nampak? Contoh kita buat nota kan. Sebelum ni kalau buat nota tulis macam biasa je. Dia ambil pada buku teks, dia keluarkan balik, dia salin saja. Yang ni kan kita pun lah tulisan malas nak baca. Bermakna kalau yang macam ni nampak cantik sikit kan? Wah, kan nampak lain. So kita nampak. Ni namanya tentang bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ni terdiri pada tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, ada saliran. Tanah pamah tu pula apa dia? Ni kawasan lebih 180 meter. Yang merangkumi banjaran, gunung, dataran tinggi. Yang mana dia terlibat disebabkan oleh proses lipatan. Ada dua pula proses lipatan ni, lipat tua, lipat muda. Okey, suhu semakin rendah, semakin tinggi. Mana kawasan tanah tinggi tu bila makin tinggi ni makin kan rendah suhu dia. So potensi dia sebagai apa? Sebagai kawasan pelacungan, tanah. So itu contoh. Baik, itu saja untuk kelas pengajaran PDPR pada hari ini. Cikgu harapkan semua pelajar-pelajar kelas cikgu boleh tolong subscribe channel cikgu ni. Supaya apa? Supaya nanti apabila cikgu supaya pelajar tidak ketinggalan lah sekiranya cikgu buat video-video yang terbaru berkaitan dengan geografi ataupun kemahiran mind mapping. Tak perlu cikgu nak beritahu. Sebab cikgu yakin setiap pelajar sekarang ni pun zaman sekarang semua dah ada YouTube kan. Dia ada channel YouTube dia sendiri. So tolonglah subscribe channel cikgu ni. Okay. Kalau nak subscribe. Kalau tak nak subscribe. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh, cikgu minta semua pelajar-pelajar kelas cikgu tolong subscribe channel cikgu ni. Supaya pelajar-pelajar sekiranya ada sebarang permasalahan, susah nak belajar kat kelas, boleh tengok video-video pengajaran cikgu di channel cikgu ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih di atas kesudian pelajar-pelajar untuk meluangkan lebih kurang masa lebih kurang dalam 20 minit, 3 minit, 20 minit. Kita lama sikit je. Okey, insya-Allah sekiranya ada masalah, ada pertanyaan, boleh PM, boleh DM, boleh tinggalkan juga komen di channel cikgu ni untuk cikgu tambah baik untuk video-video pengajaran yang seterusnya. Itu saja untuk hari ini. Stay safe, stay at home. COVID semakin meluasa, jaga diri. Kita jaga kita jaga semua insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.